Okey, jadi sekarang ni kita akan pergi ke bahagian assignment. Okey, saya sharekan skrin dulu. Okey. Biasanya kalau kita tengok dekat assignment, okay, saya tunjuk contoh assignment ni. Okay, dekat assignment mungkin ada cikgu-cikgu dia biasa guna assignment dekat sini. Okay, dekat sini kita boleh tengok berapa orang yang dah return, contohlah. Contoh kita buat assignment. Okay, contoh kalau assignment tu dekat Create ni, kalau kita buat assignment yang melibatkan quiz yang kat sini ni. Ni contoh saya buat quiz sejarah ni. Mungkin ada cikgu-cikgu boleh masuk quiz tu. Boleh buat sekejap, lepas tu tekan turn in. Okey, macam mana cikgu nak semak? Okey, contoh dia ada contoh yang dah return. Okey, contoh cikgu Yazid dah return. Jadi untuk cikgu nak tengok, klik saja dekat yang ni macam biasalah. Kita boleh tengok kat sini. Kita boleh bagi tahulah dia punya ni berapa dia punya grade dia. Dan satu macam mana kalau dah return kat sini, kita boleh tengok dekat grade ni. Kita boleh pergi dekat grade, kita boleh tengok dekat pelajar tu, nama pelajar tu. Contohnya ni dia dah hantar, jadi kita boleh tengok markah dia dan kita boleh return kat pelajar tu. Kita boleh return kat pelajar tu. Ini yang quiz yang direct kita guna dekat apa ni Teams. Maknanya markah pelajar tu kita boleh masukkan kat sini dan kita boleh return pada pelajar tu. Okey. Tapi kalau quiz tu kita letak di luar pada Teams, contohnya kita buat Microsoft Form di luar pada Teams, jadi dia tak boleh direct masuk kat sini. Okay, itu yang pertama kalau kita guna quiz. Kita buat assignment, kita guna quiz. Kalau kita guna quiz dalam Teams, pelajar tak perlu masukkan email ke apa, tak payah. Jadi contoh soalan dia, cikgu boleh cuba jawab soalan tu. Cikgu, maksudnya quiz tu kita buat dekat situ Bukan. Kita buat kat sini. Kita pergi dekat assignment. Ya. Pergi dekat Create ni. Nampak ada quiz ni kan? Quiz. Klik saja quiz. Macam buat kat Microsoft Form lah. Macam dia sebab dia memang dalam Microsoft Form. Jadi contohnya quiz. Sekarang ni saya buat satu quiz kan. New quiz. Okey, untuk new quiz kalau kita guna ni, kita tak perlu masukkan email pelajar, tak perlu masukkan nama pelajar. Kita tengah masuk quiz je. So dia sama macam Microsoft Form lah, cuma dia melalui assignment melalui assignment. Jadi contohnya ni quiz sejarah. Contohlah, jadi kita add new. Macam sama ya. Kita boleh, yang ni yang kita dah buat sebelum ni, dia ada bagi tahu apa ni recommended. Mungkin ada quiz yang kita boleh buat sebelum ni, kita boleh add je. Mana dia dah dapat dah soalan yang sebelum ni. Ataupun kalau kita nak add new, kita boleh buat lah. Setting masa dia pun sama jugalah Okay, setting masa dia sama, kita pergi sama dekat sini. Sama je lah macam kat setting tu lah. Dekat setting ni, kita boleh setting sini lah. Sama lah. Sama je. Kita boleh buat start date, end date, suffer. Okay, contoh bila kita dah siap ni, kita nak hantar dekat pelajar kita. Okay, yang nak hantar ni, ada satu function kat sini. Don't assign to student added to this class in future. Maksud dia, contohnya sekarang ni kelas kita ada 10 orang. Kita dah hantar dah assignment ni. Pula tu ada pula masuk lagi 2 orang. Jadi pelajar yang masuk tu dia tak dapat assignment ni. Jadi cara untuk kita masukkan supaya pelajar yang baru masuk pun dapat, kita edit kat sini. Kita bagi tu, assign to all student. Maknanya siapa-siapa student yang masuk selepas ni pun, dia akan dapat juga assignment tu. Jadi contohnya mungkin awal-awal dululah. Macam saya form 1 dulu, ada intake kedua, intake ketiga. Jadi dia jadi masalah. Kita nak buat. Jadi saya buat macam ni lah. In future maknanya siapa-siapa saja yang masuk selepas ni, dia akan dapat. Okay, assign tu kalau kita ada banyak kelas. Contohnya saya nak assign pada MSN Transkian yang saya buat hari tu. Perkongsian. Jadi kalau kita ada banyak kelas, kita boleh guna satu saja, kita boleh assign semua. Dan saya yang macam saya buat dekat Maktab, setiap kelas saya bezakan. Saya bezakan by kelas lah. Untuk menyenangkan saya nak tengok markah, sebab kalau saya buat semua serentak, contohnya ada 8 kelas, semua dalam tim yang sama. Jadi masalah untuk saya nak check markah. Okay, jadi saya clearkan yang ni ambil yang muar saja. Student ni pun kita boleh pilih.
kita boleh buat secara grup ataupun individu. Contohnya yang ni adalah tugas kumpulan. Kita boleh pergi dekat grup. Okey, kalau yang ni dia tak bagilah form anak ni. Kalau form kita tak bagi dekat grup. Tapi kalau kita bagi soalan yang biasa boleh bagi grup. Okey, yang ni individu. Tak apa, kita boleh test sahaja. Contohnya saya nak buat secara individu dan maknanya hanya seorang sajalah yang akan dapat. Seorang student saja. Kalau kita buat all student maknanya semua akan dapat. Jadi yang ni rasanya cikgu-cikgu pernah buat yang ni. Due date, end date, ni lah kita boleh tambah lah. Ada due date ke bila, contohnya due date yang ni. Time to due pukul berapa. Jadi kita boleh ni lah. Apa benda dia punya setting ni, kita boleh ni. Ni kita boleh edit ni. Kalau kita ada satu lagi. Satu kita boleh schedule kan, contohnya kita nak post lagi 2 hari. Jadi kita boleh schedule lah kat sini. Schedule post. Maknanya kita nak buat untuk kelas minggu depan kita buat siap-siap dah. Schedule. Kita schedule siap-siap. Contohnya kelas minggu depan adalah 1 hari bulan. Jadi kita schedule kan pukul berapa dia nak post. Jadi pelajar tak akan dapat lah. Jadi contohnya cikgu-cikgu nak buat kelas minggu depan. Berarti kita bagilah due date bila. Okay, ni satu lagi close date. Kalau due date ni, kalau pelajar hantar lepas due date pun dia terima. Tapi kalau close date ni, dia pelajar tak boleh hantar dah. Yang ni. Ni adalah salah satu cara kita boleh buat lah. Supaya kita nak pelajar betul-betul hantar, kita boleh buat lah. Jadi dan, dia hanya akan hantar pada kita adalah pada tarikh tu. Dan kita schedule. Jadi, ni lah. Jadi dekat pelajar, bila dia jawab, okay, dekat sini kita akan tengoklah kita punya assignment bila ada yang dah written ke. Okay, ni contoh assignment yang berbentuk quiz. Jadi bentuk quiz dia tak ada masalah. Kita senang nak masuk. Jadi contohnya kalau dekat pelajar. Okay, contohnya dekat pelajar. Okay, ni dekat pelajar. Jadi apa yang dia boleh nampak adalah dia boleh nampak assignment dia kat sini. Okay, dia akan tengok assign complete ni macam kita tengoklah. Yang complete mana dia dah hantar lah. Yang ni dia dah hantar. Ya, kuis sejarah. Ni contoh bila dia tak jawab. Dia klik saja kat sini. Ni tak boleh dah sebab dia dah hantar. Dia cuma allow seorang satu je. Sebab dia dah hantar dah yang ni. Jadi yang ni adalah salah satu cara kita nak buat. Hanya seorang pelajar boleh hantar satu. Contohnya kita nak buat untuk exam ujian selaras ke ujian topikal ke, kita boleh buat macam ni lah. Mana dia dah hantar sekali, dia tak boleh hantar dah. Okay, ni untuk yang pertama. Yang kedua adalah kalau quiz dia tak ada masalah, dia boleh direct dan dia boleh tengok grade kat sini ni. Dia auto masuk kat sini, grade kat sini. Macam yang kita juga untuk cikgu, bila kita tengok dekat grade kat pelajar ni, kita pergi dekat grade pelajar ni, kita boleh nampak kat sini ada grade ni, jadi kita boleh tengok siap-siap. Yang mana pelajar yang belum kita hantar. Ataupun kalau kita nak, contohnya cikgu Alexander ni, kita nak tengok dia punya ni. Jadi kita pergi dekat nama dia, open studio work. Okay, dia dah dapat ni. Jadi kita boleh bagi feedback kat sini, klik kat sini. Kita boleh bagi post score kat sini. Kita boleh post score dia. Jadi close. Macam mana kita nak return pada cikgu ni, cikgu Alexander ni. Jadi kita pergi dekat 3 titik ni, ambil return. Tekan return. Nanti dia akan dapat lah. Kalau tidak dekat dia tak bagi tahu lagi yang kita dah return. Contoh yang lain cikgu Hidayah. Contohnya saya return. Okay, dah return. Jadi bila kita return tu maksudnya kita dah bagi markah dekat pelajar. Dan dia akan dapat. Kita return. Jadi pelajar dah dapat dah point tu. Kalau tidak dia tak bagi point lagi. Dia tulis per aja. Okay, kalau cikgu-cikgu perasan lah, tengok dekat kita punya ni, tengok dekat grade, dekat situ. Okay, ni yang pertama. Yang seterusnya. Yang ni mungkin dekat mata saya banyak jadi macam ni lah. Bila kita nak bagi markah untuk soalan berjenis subjektif. Dekat assignment ni. Okay, contohnya yang soalan matematik ni. Saya dah bagi contoh.
Okay, contohnya yang hantar, ni saya ada buat satu dummy account. Macam ni dah hantar. Okay. Biasanya kalau jadi macam ni, macam mana cikgu nak semak jawapan pelajar? Satu dalam bentuk JPEG, satu dalam bentuk PDF. Ada tak pernah berlaku macam ni? Pernah. Okay, macam mana kita nak buat solution dia untuk kita nak tanda? Kita nak tanda paper ni tapi macam mana? Guna image. Okay, dekat image boleh tak? Sekarang ni kita tak boleh tanda kan? Kalau direct sini boleh tanda tak? Direct daripada sini. Boleh. Okay. Jadi saya akan bagi dua jenis solution. Satu solution menggunakan phone. Satu lagi solution menggunakan komputer. Okay, solution yang pertama kalau guna komputer. Okay, semua kita punya assignment pelajar ni, dia akan letak dalam, okay, kalau kita buka kita punya komputer dekat kita punya Mara. Okay, saya buka email Mara. Okay, dekat email Mara, okay, macam biasa kita buka Mara. Biasa kita buka office.com. Tempat dia, saya akan tunjuk dekat mana dia simpan benda ni. Okay, jadi dia akan letak dekat SharePoint. Okay, kita tengok kat sini ada SharePoint. Kat sini dekat banyak-banyak ni, tengok sini ada SharePoint. Klik SharePoint. Okay, dekat SharePoint ni, kita cari yang dekat MRSMOA kat sini. Ataupun kat sini pun sama agak lah. Pergi dekat sini, kalau ada MRSMOA, kalau dalam kelas kita dia ada banyak lah kat sini. Kelas kita, kalau kita dah buat team untuk kelas, dia akan ada banyak kat sini. Contoh kita pergi ke MRSMOA sekarang ni, MRSMOA, pelajar tu akan simpan, kita akan tengok dekat site content. Okay, site content, dekat sini dia ada content. Okay, cari kat sini student work. Okay, klik student work. Okay, di sini adalah semua yang pelajar submit. Kita ambil submitted file. Okay, pergi nama-nama pelajar yang kita submit tu, contoh tadi adalah merebut satu ni, klik. Okay, kita tengok topik apa yang kita bagi tadi. Iaitu topik matematik yang saya bagi tadi, kat sini. Sekejap. Dekat Teams ni, dekat Teams ni, okay, kita bagi nama dia adalah assignment tadi kita tengok nama assignment tadi adalah assignment matematik. Yang ni, dia akan ikut nama yang kita bagi nama kat sini. Okay, jadi kita punya ni pergi dekat matematik. Okay, tadi nama pelajar tu, okay, matematik. Okay, ini adalah yang disubmit tadi. Satu dalam image. Okay, dalam image ni mungkin ada yang tak boleh nak tanda. Okay, satu tak apa. Satu lagi adalah dalam bentuk PDF. Kat sini. Okay, dia pun kita tak boleh nak tanda. Okay, kalau kita try open in browser. Contohnya kalau kita nak tanda guna Edge. Contoh apa yang berlaku. Contohnya saya nak tanda dekat Edge ni. Okay, dia jadi masalah bila kita save ni. Dia save dalam komputer kita. Okay, jadi macam mana untuk cara yang kita nak buat adalah yang pertama sekali adalah kita downloadkan. Boleh saya akan ambil yang ni dulu, yang PDF sekejap lagi. Yang ni yang PDF, saya downloadkan yang image ni. Klik dekat image. Okay, jadi yang ni kita download dulu image ni. Okay, download image ni. Okay, kita open saja file ni. Ni atas kita punya komputer, jenis komputer macam saya guna Mac. Saya akan guna dekat sini. Ni, dekat Mac ni. Saya punya lah, saya ada markup ni. Ataupun kalau cikgu yang guna Windows, dia boleh open with Paint. Okay, jadi kat sini saya nak tanda. Jadi tadi kita dah download. Jadi saya open file ni. Jadi saya nak tanda. Saya punya tadi tu. Okay, jadi saya nak tanda. Saya akan guna marker kat sini. Jadi saya ambil lah marker yang ni sikit. Okay, contohnya yang ni saya nak tanda. Ini betul. Betul. Yang ni kalau guna yang ni saya guna Mac. Kalau siapa cikgu-cikgu yang ada iPad ke, ada
yang boleh guna pen, dia boleh ni juga lah. Okay, dah. Kita save. Dah siap, kita save. Okay. Jadi, pangkas saja yang sini ni. Jadi, kita dah tahu dah kita save kat mana. Dekat kita punya ni, tengok dia save kat mana. Nama file tu. Okay, dia save kat sini. Jadi, kita pergi ke yang ni, yang submit file ni, tadi ni. Kita cuma pastekan kembali. Yang ni, kita pastekan kembali ke sini. Pastikan nama file dia sama. Dia akan bagi tahu nama file yang sama kan. Jadi kita replace saja nama file tu. Okey, jadi bila kita tengok dekat kita punya Teams, saya pergi balik dekat assignment tadi. Dekat quiz, dekat matematik. Pergi dekat nama pelajar tadi. Okey, sini. Nama pelajar tadi. Nampak tak? Dah ditanda. Jadi kita bagilah markah dia kat sini. Kita dah tanda dah. Berapa markah dia, contoh 10. Okey. Ni cara yang pertama, kita guna Teams. Dan kita guna komputer. Okey, cara yang kedua, saya akan tunjuk kalau guna phone. Okey, pastikan cikgu-cikgu dah download OneNote dalam phone. Okey, jadi saya tunjuk dalam phone . Okey, dalam phone. Jadi kita mana-mana yang dah download OneDrive, okay, pastikan download OneDrive dalam phone. Okay, saya sharekan yang ni lah, senang. Sharekan Windows sahaja. Tak apa, saya share ni lah, keseluruhan lah. Okay, boleh nampak tak saya punya phone ni? Boleh nampak? Nampak. Okay, jadi saya pergi, pastikan kita guna akaun ni lah. Atas ni akaun mana? Mara ataupun ni, kalau kita nak tambah lagi, plus dia akaun kat sini. Tentu saya guna akaun Amanah Rakyat, Mara. Okay, dalam ni juga kita boleh masukkan foto. Kalau tengok kat sini ya. Semua foto-foto kita boleh upload masuk dalam ni. Jadi tujuan dia bila kita upload kat sini, kuranglah sikit kita punya memory phone. Okay, jadi saya akan pergi ke MRSMWA, library ni. Okay, dia ada letak dekat student work, saya letak kat student work. Okay, pergi dekat submitted file. Okay, contohnya nama tadi adalah lab, Murbuk lab 1. Nah ni. Okay, tadi masuk balik yang jabatan yang tadi tu. Okay, tadi saya buat guna image. Image ni ya. Okay, untuk image yang ni, untuk kalau guna iOS, dia tak boleh ni. Kalau guna macam saya guna iOS, saya tak boleh nak write. Kalau guna iOS. Tapi kalau guna Android, cuba cikgu-cikgu yang mana ada Android, cuba masuk, boleh tak tanda kat sini. Bila dah siap tanda, tekan save saja. Tapi kalau PDF, kalau cikgu-cikgu guna iOS boleh. Ni contoh yang tadi, jawapan dia guna PDF. Ni, saya ada pen kat sini. Okey, jadi saya boleh tanda. Kat sini ya. Saya boleh guna pen ni. Okey. Okey, pastikan sebelum, kalau ada banyak page, pastikan tutup dulu pen ni, baru pergi ke bawah. Okey, jadi kita ni tanda, kita pun nak masuk tanda tangan kita. Jadi saya sign je lah. Dia disemak. Dan dia akan masuk sini, disemak. Dia lah kat sini. Jadi bila kita dah siap, kita tekan done sahaja. Kat sini. Dan bila kita tengok balik dekat pelajar punya jawapan. Jawapan pelajar. Okay, yang jawapan yang PDF ni. Nampak? Dia automatik dah masuk kat sini. Okay. Kalau cikgu-cikgu yang ada Android, cuba tengok yang untuk picture. Yang PDF saya buat boleh tanda mengenai iOS. Tapi untuk Android, kalau saya tengok ada kawan saya buat, dia boleh buat. Dia boleh tanda dekat situ. Okay, boleh cuba.
Okay, ada cikgu-cikgu yang boleh cuba apa ni? Ataupun yang jadi admin kat sini, yang jadi teacher yang kat sini. Siapa yang jadi teacher kat sini? Tak ada Android. Dalam Android boleh tak? Jadi owner yang owner ni macam apa ni, Cikgu Nik, Cikgu Amal, Cikgu Saliana. Okey, mana yang guna Android cuba masuk guna OneNote dalam apa ni? Dalam phone. Okey, cuba tengok boleh tak yang picture tu boleh tanda tak? Jadilah yang dalam ni lah, kalau cikgu-cikgu ada yang belajar buat mungkin boleh tanda sendiri, tapi yang jadi owner ni boleh. Cuba tanda yang tadi, yang merebut lab 1 tu. Okey, yang cikgu lain pun sama lah. Kalau nak cuba, boleh cuba. Boleh cuba nanti dekat ni, kalau boleh cuba dengan pelajar dulu. Minta pelajar ambil gambar. Okey, jadi kalau dekat phone, macam iOS memang tak boleh lah kalau picture. Kalau PDF, dia boleh tanda. Okey, bolehlah cikgu-cikgu yang jadi apa ni, teacher untuk ni boleh try. Image dengan PDF boleh try ni. Tapi kalau nak senang, kalau memang ni, itulah cara dia adalah kita download jawapan pelajar, kita isi, kita upload balik tanpa kita ubah nama file. Kalau kita ubah nama file tu, nanti bila masuk dalam tu, dia tak boleh masuk dah, dia tak jadi student ni punya file lah. Lepas tu baru kita bagi feedback kat sini. Bagus. Point dia 10. Contohlah. Dan kita boleh return pada pelajar. Okay, ini adalah kalau dia menggunakan apa ni, PDF ataupun picture. Itu cara dia, cara yang saya boleh bagilah untuk kita nak tanda supaya pelajar nampak yang kita tanda tu dekat mana salah dia. Okay, satu lagi, kalau dia hantar kepada kita menggunakan Word document. Contohnya ada cikgu-cikgu yang bagi Word document, macam mana kita nak tanda. Contoh pengenalan ni. Okay, ni contohlah yang saya bagi yang ni. Okay, ni dalam Word document. Kita nak tanda, kita akan menggunakan komen. Macam ni. Ni, komen macam ni. Jadi bila dia klik komen ni, dia tahu kat mana salah. Jadi macam ni kita nak buat ni. Ni contohnya saya masukkan satu artikel. Contohlah saya buka satu ni. Artikel, contohnya utusan. Contohlah kita letak satu artikel dalam ni. Okay, contoh artikel ni lah. Kita masukkan artikel dalam ni. Okay, dekat sini. Jadi contohnya dia tambah kat sini. Ini contohlah. Pelajar tu tambah artikel kat sini. Jadi kita nak semak, kita klik saja tempat yang salah tu. Kita klik kanan. Ambil new comment. Kita komen lah. Sini salah. Lepas tu kita hantar komen tu. Okay, ada lagi yang salah. Sini. Mungkin kita akan bagi tahu komen juga. Sini. Okay, jadi pelajar dia nak tahu dekat mana salah dia klik kat komen. Bila klik kat komen, dia akan pergi dah. Sini salah. Klik kat komen ni, dia tahu dah. Ni kalau kita guna yang biasa. Yang kalau guna Word lah. Kalau guna Word dia senang sikit kita nak tengok. Ataupun kalau dia jadi kita boleh return lah. Ataupun dia guna kalau paling senang sekali kalau dia guna apa ni, OneNote lah. OneNote paling senang lah kita nak tanda. Okay, ada pertanyaan tak mengenai cara kita nak tanda ni?
Cikgu, tadi kan kita download gambar tu, lepas tu kita semak. Kalau kita lepas tu kita padam gambar tu, dekat kita punya komputer terpadam tak jawapan budak? Kalau kita download dia tak terpadam lah sebab jawapan budak masih lagi dalam OneDrive. Yang sebab tu kita kalau nak senang, kita download siap-siap, lepas tu kita tanda-tanda, lepas tu kita post balik. Maknanya kita replace balik file tu. Kita jangan jangan rename file tu. Bila kita rename, dia akan jadi file yang berbeza. Jadi pelajar tu tak dapatlah file tu. Okey, faham Datuk. Terima kasih. Jadi boleh cuba kalau siapa yang ada Android phone, boleh cuba untuk tanda yang picture. Kalau PDF dia boleh. Kalau picture dia tak boleh direct. Kalau dekat PC kita kena download dulu. Dia bergantung kepada ni lah, macam sebab saya guna Mac, jadi mungkin berbeza sikit lah dia punya bentuk dia. Okey, dan yang terakhir sekali, ada lagi pertanyaan sebelum kita pergi insight? Ada tak? Cikgu Azrul, kalau yang Cikgu Azrul cakap tanda dengan OneNote mudah tu. Boleh Cikgu Azrul tunjuk sikit tak? Okey, kalau kita nak bagi pelajar tu tanda dalam OneNote, kita kena bagi dekat create ni, assignment. Dekat attach ni, kita akan attach kelas ni, kelas notebook. Kelas notebook kita akan ambil dekat kan bila kita dah buat dengan pelajar ni, dia ada kelas notebook dah macam kita buat yang ni. Kelas notebook. Sekarang ni kita tak set lagi kan kelas notebook kan. Contoh kita dah set kelas notebook. Kita ambil blank ni. Kita dah set kelas notebook. Contoh kita create kelas notebook ni. Jadi pelajar tu akan buat dalam kelas notebook dia. Okay, ni dia lambat sikit lah dia nak create kelas tu. Jadi dekat assignment ni, bila kita buat create assignment, okay, contoh kita bagi soalan, apa-apa soalan, attachment ni, kita attach dengan kelas notebook. Okay, tadi bila kita dah buat, kita akan pergi ke, kita ambil dekat mana soalan tu. Contohnya soalan dia dekat, kita letak dekat teacher library dulu siap-siap. Okay, dekat kelas notebook ni, bila kita buka kelas notebook, ada teacher library. Ya, kelas notebook. Klik kat sini, bila kita dah ada, dia ada teacher only ni, kita boleh letak kat sini. Kita boleh letakkan page kat sini. Add section. Ataupun kita letak dekat sini lah, page lah. Teacher, ada page ni. Soalan. Okay, jadi kita letak kat sini, kita letak, insertkan soalan tu. Contoh ya. Ambil satu soalan ni contoh. Saya ambil soalan ni. Okay, insert. Oh ni kena ambil PDF. Ni. Contoh soalan ni kita bagi soalan ni pada pelajar. So dia jawab soalan ni. Okay, kalau dekat OneNote kita boleh ni, kita boleh macam biasalah. Kita boleh masukkan apa ni? Draw ni, kita boleh lukis kat sini. Okay, jadi untuk pelajar kalau kita dah ada soalan macam ni, set soalan macam ni, kita pergi dekat assignment. Okay, kita pergi create assignment. Okay, contohnya soalan sains. Kita buat. Okay, dekat attachment ni kita akan pergi ke kelas notebook. Jadi tadi kita letak dekat teacher only. Ambil dekat teacher only.
Okay, dia ada soalan satu ni. Ya, soalan satu. Jadi attach saja soalan ni. Okay, kita nak letak kat mana? Okay, soalan tu kita nak letak dekat, contohnya dekat quizzes. Okay, done. Dan maknanya setiap pelajar akan dalam kopi dia akan dapatlah quizzes ni. Jadi, dia assign. Okay, dah. Okay, contoh kalau pelajar dapat. Okay, contoh dekat pelajar ni, apa yang dia dapat dekat assignment dia. Tak masuk lagi. Belum masuk lagi. Dia lambat sikit lah nak masuk sebab dia nak hantar ke seorang-seorang. Okay, tapi kalau bila dah dapat, dia akan letak dekat ni, pelajar ni. Kita pergi macam biasalah macam kita punya EFRM tu. Kita pergi dekat kita punya kelas notebook ni. Jadi dia jawab dekat sini, dekat kelas notebook. Okay, dekat sini kita pergi contohnya nama pelajar tadi adalah notebook 1. Okay, dia letak, kita letak hantar tadi dekat apa ni, quizzes soalan 1. Dia letak kat sini lah. Jadi pelajar tu akan jawab kat sini sahaja, dekat sini. Jadi kita boleh guna draw lah, pen. Dia draw lah berapa jawapan dia. Pun boleh. Ataupun dia guna teks lah. Okay, jadi dekat belajar tak, dah masuk dekat belajar. Okay, dah masuk dah. Assignment ni dah ada dah masuk kat pelajar dah. Okay, jadi dia akan tengok sini, view assignment. Okay, soalan 1. Tengok macam mana dia nak jawab. Okay, kalau dia guna OneNote, kat sini dia boleh tanda dah siap-siap kat sini. Dia boleh draw kat sini. Dia boleh isi lah kat sini. Ataupun dia boleh guna A ni untuk isi. Lepas tu dia boleh drag lah masuk kat sini. Okay, bila dah siap, dia close. Lepas tu dia hand in. Okay, hand in biasalah dia bagi animasi macam ni. Untuk cikgu, okay, kita tengok bila dah hand in dah. Untuk cikgu, kita akan pergi dekat tadi, dekat assignment. Pergi dekat soalan tadi, quiz, apa ni, soalan ni tadi. Okay, pelajar dah return, tengok nama dia. Dah hand in. Dapat, dia dah bagi dengan jawapan dah. Dengan pelajar ni dah dapat jawapan, jadi kita boleh tanda kat sini pun kita boleh tanda terus. Kalau guna apa ni, OneNote. Jadi senang lah. Tapi soalan tu cikgu kena letak dalam OneNote cikgu dulu. Soalan-soalan. Jadi kita masuk je dalam ni. Jadi kita draw, kita boleh isi lah. Yang ni, okay, yang ni kalau betul. Kalau siapa ada pen lagi cantik lah. Boleh, yang ni betul, yang ni betul. Dan kita boleh return pada pelajar, kita boleh return untuk revision ataupun return terus. Dan kita boleh bagi feedback. Lepas tu return. Okay, boleh faham tak kalau yang ni? Kaedah ni ya. Jadi kaedah yang paling senang sekali kalau kita nak bagi, kita boleh tanda direct adalah kita bagi dalam bentuk OneNote dan kita buat siap-siap soalan dekat kita punya ni. Okay, saya close dulu. Dekat team, dekat kita punya kelas notebook. Okay, ini kalau teacher. Kalau teacher kita akan dapat option dekat sini, dekat kita punya ni. Ada collaboration space, maknanya semua boleh masuk. Content library, semua boleh masuk. Dekat teacher only ni. Kita letak dekat teacher only. Kalau teacher only, pelajar tak akan dapat yang ni. Teacher only ni.
Jadi buat kat sini ataupun kita boleh buat section kat sini soalan. Soalan, jadi dekat sini kita letaklah semua soalan-soalan kat sini. Jadi kita akan hantar link soalan ni ya. Nanti dia akan masuk dalam pelajar punya, setiap pelajar akan dapat. Ni contoh, kalau kita tengok contohnya Cikgu Farah dekat quizzes soalan 1. Nampak? Semua pelajar akan dapat benda yang sama. Jadi dia boleh jawab kat sini ataupun dia boleh jawab dekat kalau dia dah download kelas OneNote dekat dia punya phone ataupun dia punya komputer, dia boleh jawab juga. Boleh ada apa masalah tak? Boleh faham tak yang ni? Okey, jadi soalan dia macam itulah. Kalau kita guna notebook, kelas notebook senang untuk kita tanda. Tapi kita kena masukkan dulu soalan kat situ. Jadi pelajar buat kat situ. Tapi mungkinlah ada pelajar yang ada masalah, dia tak ada printer ke, dia tak ada untuk tulis. Jadi kita bagi soalan, dia salin balik soalan tu, dia jawab dalam kertas, dia ambil gambar je lah. Jadi cara untuk kita tanda yang direct dia boleh dapat macam tu lah. Sama ada kita download, kita tanda ataupun kita buka melalui phone. Okay, dan last sekali adalah insight. Okay, apa insight ni? Kalau cikgu-cikgu tengok insight ni, insight ni adalah kita nak tengok keseluruhan. Apa yang ada dekat pelajar, apa yang pelajar buat. Okay, dekat sini kita boleh tengok. Aktiviti, ada aktif tak? 43 student yang aktif. Kita boleh tengok kat sini. Kat sini kita boleh tengok hari apa secara detail, apa aktiviti, meeting. Okay, kita meeting ada berapa yang masuk meeting this week. Okay, kita boleh back balik, kita boleh tengok communication, grade, ada yang berapa orang yang tak hantar assignment. Ini dalam Teams. Kalau di team yang keseluruhan macam ni, tim yang keseluruhan yang banyak-banyak ni, kita boleh masuk juga insight, boleh search kat sini insight. Boleh masukkan insight. Macam saya dah masuk dah insight dalam ni. Jadi dia akan letak kat sini. 3 titik ni ada insight ataupun file application kat sini. Okay, kalau keseluruhan macam ni, dia akan bagi tahu apa nama Teams tu, apa dia punya ni. Dia lain sikit yang ni untuk keseluruhan. Okey, jadi kita boleh tengok MSN Transkian ada yang ni, ada aktiviti ni, ada meeting. Okey, ni Transkian lagi tu. Kalau saya nak tengok yang muah, saya klik saja yang muah. Dia akan keluar yang ni. Detail yang ni. Ini insight. Tujuan dia kita dah boleh tengok apa ni secara detail. Ni ada 43 orang aktif bila. Ni contoh. Kalau saya tekan ni, contohnya kalau kita ada banyak kelas, kita boleh buat kat luar ni, kita boleh tengok. Kat sini. Ini insight ni maksudnya kita boleh tengok lagi detail lah. Pelajar punya ni. Dia juga boleh bagi habit pelajar tu bila dia buka. Ni kita boleh tengok communication. Ni bila aktiviti. Kita boleh tengok lah pelajar ni berapa orang yang post, yang tak post. Yang ni. Okay, rasanya itu je untuk setakat ni. Untuk setakat perkongsian kita hari ni. Sebab masa pun tidak mengizinkan.